اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب 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 اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا Ya Allah, رب اغفر لي ampunkanlah diriku dan kedua ibu bapaku وارحمهما dan kasihilah mereka sebagaimana mereka mendidikku semasa kecil. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا Bismillah, thiqatan billah, wa tawakkulan alayhi, wa tawakkulan alayhi, wa tawakkulan alayhi, wa tawakkulan alayhi. Bismillah, thiqatan billah, wa tawakkulan alayhi, wa tawakkulan alayhi, wa tawakkulan alayhi, wa tawakkulan alayhi. Bismillah, thiqatan billah, wa tawakkulan alayhi, wa tawakkulan alayhi, wa tawakkulan alayhi, wa tawakkulan alayhi. Kadang-kadang kita tersenyum keseorangan kerana mengingatkan suatu peristiwa yang manis. Ada kalanya pula kita terasa pilu kerana teringatkan peristiwa yang sedih. Apalah guna semuanya itu, kerana hati kita akan semakin pilu dan lara. Hadirin rahimakumullah, Allah berfirman, Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Kata Allah, orang-orang yang beriman itu hati mereka menjadi tenteram kerana berzikir, iaitu mereka ingat kepada Allah, Tuhan mereka. Ingatlah, kata Allah, bahawa dengan berzikir kepada Allah itu, ingat Allah selalu, hati akan menjadi tenteram, aman dan damai. Radio IKIM membawa kepada anda lagu-lagu ketuhanan terbaik.
IKIM, Inspirasi Inforia Islami. IKIM Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Anda teman-teman, kan saya Faiz Haji Osman. InsyaAllah kita bawakan jam 9 malam untuk setiap hari Selasa perbincangan kita. Kita nak dengarkan sama-sama. Ikuti diskusi kita waktu ini dalam Bicara Adab. Kita dengarkan perkongsian bersama dengan Al-Fadil Ustaz Ahmad Salahuddin Harun, dah pun berada atas talian waktu ini bersama-sama dengan kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ustaz sihat Ustaz eh? Alhamdulillah. DJ Faiz, apa khabar, sihat? Sihat, Alhamdulillah. InsyaAllah kita malam ni nak sambung lagi seperti yang saya war-warkan tadi. InsyaAllah kita nak dengarkan, kalau minggu lepas kita dah belajar sama-sama adab kalau ditimpa musibah, itu diri sendirilah. Kalau kita ditimpa musibah, apa juga ujian, kita dah dengarkan adab perbincangannya. Dan kali ini nak sambung pula. Kali ini kita pula beradab bila kita tengok ataupun lihat seseorang yang ditimpa musibah. InsyaAllah kita nak dengarkan bicara kita pada malam ini, dan hujung nanti kita nak sama-sama berdoa agar dijauhkan kita daripada wabak, diangkat wabak dalam kehidupan kita. Nanti saya kongsikan teks doanya di ruangan komen di Facebook dan juga YouTube untuk sama-sama kita baca doa bersama dengan yang akan dipimpin oleh Ustaz di hujung siaran kita nanti. Ustaz, kita mulakan bicara kita pada malam ini. Untuk bicara adab kita, Ustaz, silakan. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. InsyaAllah kita mulakan pertemuan kita pada malam ini dengan membaca doa majlis ta'lim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengurniakan kefahaman kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala memberi taufik ni kepada kita untuk kita beramal dengan apa yang kita pelajari. Seterusnya menjadikan ilmu yang kita pelajari ini satu ilmu yang bermanfaat, insyaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نقدم إليك بين أيدينا كل نفس ولمحة ولحظة وخطرة وطرفة يطرف بها أهل السماوات وأهل الأرض وكل شيء هو كائن في علمك أو قد كان نقدم إليك بين أيدينا ذلك كله. الحمد لله رب العالمين. اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله للحظة عدد نعم الله وفضله. اللهم رحمة من لدن سبحان علم لنا ما علمنا إنت الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تعلم عليم ذكر والتذكير والنفع والإنفاق والإفادة على التائب كتابه العز وسنة رسوله وإلى الهدى إلى الخير إغاء الله تعالى ورضائه وقربه وثبه سبحانه. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم. اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعرف به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين. اللهم أسألك بين إفضل إلهام المقام أغل علمي زينا حلمي وأكرم والعافية يا أرحم الراحمين. إن تودع ما قرأناه أو نقرأه في هذا المجلس قبل وما بعد احفظه علينا حتى تردنا إليه ما أكرمنا بنور ولك يا راحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله، يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد ألسنتنا واهد قلوبنا وافعل كذلك بأحبابنا أبدا وارزقنا كمال فتوح العارفين والفقه في الدارين مع كمال الإخلاص والصدق واليقين والعافية والغنى والنصر والحفظ والانتفاع وخير الدارين وعلوم الأولين والآخرين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Yang dimuliakan DJ Faiz hafizahullah wa ma'hu bihatin wa afiyah, yang pendengkim yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sentiasa di dalam pemeliharaan dan penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala sentiasa. Alhamdulillah, puji dan terpanjang kepada Allah wa ta'ala dengan izin dan niat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada ini kita mulai pengajian kita di kita ada membicarakan berkaitan adab-adab yang dianjurkan di dalam waktu-waktu dan keadaan-keadaan tertentu. Pada pertemuan minggu yang lalu telah kita bahaskan dan telah kita bicarakan berkaitan dengan adab-adab yang diperlukan ataupun apa yang perlu dilakukan oleh orang-orang yang ditimpa musibah. Maka sebagaimana telah kita sebutkan pada minggu yang lalu, kita perlu ingat segala nikmat, segala ujian, segala musibah, kesemuanya datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lain tujuannya sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji diri kita di antara kita yang mana baik amalannya. Maka baik ketika mana kita ditimpa musibah, baik kita mendapat nikmat, yang penting adalah bagaimana kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang mendapat nikmat, dia bersyukur di atas pemberian Allah. Itu jalan untuk dirinya itu mendapat ridha dan syurganya Allah. Orang yang diuji dan ditimpa musibah, terus bersabar dan memohon keampunan dan pertolongan daripada Allah, maka mereka juga merupakan orang-orang yang nanti akan mendapat keampunan dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ingatkan diri kita di dalam kehidupan kita, apa yang berlaku ini semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada daripada yang lain. Maka kembalilah kepada Allah dan berharaplah kepada Allah. Jadi pada pertemuan kali ini kita ingin bicarakan pula satu sisi yang lain. Kalaulah kita bincang sebelum ni diri kita yang diuji, DJ Faiz. Betul. Tetapi ada kalanya alhamdulillah Allah tidak menguji kita. Tetapi Allah menguji orang lain dan kita melihat orang lain itu diuji. Mungkin ahli keluarga, mungkin sahabat handai, mungkin orang yang kita tidak kenal. Jadi di dalam kitab ini dan apa yang akan kita bahaskan kali ini pula, ketika kita melihat orang lain yang diuji, ada juga adab yang kita perlu pelihara
supaya kita tidak tersalah langkah sehingga menyebabkan nanti kalaulah hubungan kita antara manusia sendiri boleh terjejas. Sebagai contoh, kalau kita nampak ada orang ditimpa musibah ataupun ditimpa ujian, kita pun kata kat dia, ni banyak maksiat ni, tu yang jadi macam tu. Kita rasa macam kita ni syurga sangat lah bila cerita cakap tentang orang tu. Jadi di dalam perbahasan kali ini kita akan bicarakan tentang bagaimana pula cara kita berinteraksi ketika mana kita melihat orang lain ditimpa musibah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pun kita kena belajar supaya kita tidak tersalah langkah. Dan di sini kita lihat betapa sempurnanya agama yang dibawa oleh baginda Nabi. Sehingga ketika mana seseorang itu ditimpa musibah, ada caranya untuk dia berinteraksi. Ketika mana orang lain ditimpa musibah pun ada caranya. Supaya apa? Supaya kita dapat menenangkan orang yang ditimpa musibah. Bukan tambah sedih dia lagi, bukan tambah kusut dia lagi, tapi jadilah orang yang menenangkan lagi orang yang ditimpa musibah atau ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan bersesuaian perbahasan kita kali ini, maka kalau kita tengok perbahasan dalam kitab ni, subhanallah, bersesuaian je dengan setiap minggu-minggu yang kita lalui. Kalau sebelum ni minggu nak Ramadan, maka bab-bab berkaitan dengan Ramadan tu kita dah lalui. Dan ada dalam kitab ni untuk kita berinteraksi dengannya. Dan bila kita dah selesai raya ni pula, kita lihat ujian yang melanda bukan sahaja diri kita, tetapi seluruh rakyat kita lah. Menyebabkan sekarang masanya untuk kita beramal dengan apa yang sedang kita pelajari. Mungkin ada orang dirinya sendiri ditimpa ujian dan musibah. Mungkin ada orang melihat orang-orang di sekelilingnya ditimpa pula ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah saya tengok, ataupun ini pengalaman peribadi saya sendiri, Baiz, kalau sebelum-sebelum ni kita mungkin baca di WhatsApp, di Facebook tentang orang-orang yang ditimpa musibah dan ujian, dengan ujian yang melanda negara kita sekarang. Tapi bila lepas raya ni, kita dapati pula daripada mesej-mesej di WhatsApp terutamanya, yang ditimpa ujian tu bukan daripada WhatsApp group, tetapi daripada ahli-ahli keluarga dan sanak saudara yang kita kenal pula. Maka cara kita mendepaninya itu sangat penting, supaya tidak ada daripada sesiapa yang daripada umat baginda Nabi, mereka itu hilang pengharapannya kepada Allah. Walau mana kita diuji, jangan pernah hilang Allah di dalam diri kita. Lari dan kembalilah kepada Allah. Itu sebaik tempat kembali. Baik, kita terus ke halaman 274. Bagi yang Arab ini, halaman 274. Adab yang ke-27, adab ketika melihat seseorang yang sedang tertimpa musibah. Di antara adab seorang yang musibah, yang dihina orang yang tertimpa dan dijadikan sebagai bicaraan. Sangat perlu bila sebut pertama, kita tekan orang ini. Kadang-kadang kawasan kejiranan kita
ataupun kampung kita. Terputus siarannya, insyaAllah kita akan sambung sekejap lagi bersama dengan Ustaz untuk kita dengarkan. Kita baru saja bermula, jadi anda terus setia bersama-sama dengan kami untuk bicara kita dalam Bicara Adab ini. Kita nak berehat seketika, kembali selepas ini untuk Bicara Adab. Jika terjadi dengan kita menganggap hina, jijik, kotor orang-orang yang diuji oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Wadah ilmu sepanjang hari, berkongsi santapan sanubari. Pastinya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Menarik dalam ekspresi tahun 2021. Hayati cerita dan inspirasi daripada lirik-lirik lagu dakwah dan ketuhanan dalam Inspirasi Lirik Isnin 9 malam. Jalani kehidupan penuh santun menerusi Bicara Adab bersama Ustaz Ahmad Salahuddin Harun mengupas adab-adab harian Selasa 9 malam. Dengarkan pandangan generasi muda dalam pelbagai isu semasa menerusi Suara Siswa Rabu 9 malam. Terbaharu di Ekspresi, pastinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Awas, pastikan anda hanya menyebarkan atau memanjangkan sesuatu maklumat dan berita yang tepat dan benar sahaja. Penyebaran berita palsu boleh dikenakan tindakan di bawah Seksyen 505 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 2 tahun atau denda atau kedua-duanya. Pendakwaan juga boleh dibuat di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia AKM 1998 yang memperuntukkan hukuman denda RM50,000 atau penjara setahun atau kedua-duanya. #Hentikan penyebaran berita palsu. #Kita Jaga Kita. Ketahui bila segmen-segmen kegemaran anda akan ke udara di Radio IKIM. Layari www.ikim.my dan klik di ruangan radio. Terdapat juga info-info menarik mengenai personaliti Radio IKIM. IKIM, Inspirasi Inforia Islam. Harga diri itu ialah penilaian seseorang terhadap dirinya sendiri tentang keupayaan dan kemampuannya untuk berjaya dan bahagia dalam hidup di dunia dan di akhirat. Subhanallah, tanda orang yang menghargai dirinya sendiri ialah dia menilai dirinya bernilai sungguh, berharga sungguh. Dia yakin dan dia percaya dia mampu berjaya, dia mampu bahagia dalam hidup ini. Walaupun mungkin dia bukan orang yang terpandai, walaupun dia bukan orang yang tercantik ataupun orang yang mempunyai pangkat yang tinggi, tak semestinya dia syukur dengan diri dia sendiri. Kenapa ramai orang yang tidak bahagia dan tidak berjaya dalam hidup? Kerana ramai orang yang mementingkan pandangan orang lain terhadap dirinya berbanding pandangan dirinya terhadap dirinya sendiri. Apa orang lain kata, apa orang nak kata, apa orang nak komen, itu yang sangat dipentingkan, sangat difikirkan, sangat difokuskan. Padahal bisikan hati pada dirinya sendiri, iaitu self talknya itu yang sangat lebih penting. Lembah Kelang 91.5 FM. Terima kasih atas perhatian anda. Dengarkan IKIM Inspirasi Inforia Islami. Kita masih lagi dalam bicara adab kita. Adab ketika melihat seseorang ditimpa musibah. Kita bersama dengan Ustaz Ahmad Salahuddin Harun. Alhamdulillah. Terputus sikit tadi Ustaz siarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, Ustaz, kita rasa baru je bermula. Mungkin Ustaz boleh kembali di adab yang pertama. Saya Ustaz. Ya, saya. Baik. Ni ujian jugalah ni. Allah. Kena sabar lah. Kena sabar. Jadi ketika mana kita melihat seseorang ditimpa musibah, penulis menyebutkan yang pertama, jangan menghina orang yang menimpa musibah, yang tertimpa musibah. Tak ada siapa dalam hidup ni yang menginginkan dirinya ditimpa musibah. Bahkan kalau kita tanya diri kita pun kita tak nak. Saya. Tapi kalau kita terkena musibah, maka daripada Allah perlu kita sabari.
Tapi orang yang melihat, adakah nak hukum, oh dia ni tertimpa musibah, maknanya dia ni jahat, dia ni teruk dan sebagainya. Bukan kita untuk menghukum. Itu kita perlu faham. Mungkin apa yang kita katakan tu benar. Memang dia macam tu Ustaz, sebagai contoh. Tapi sebagai seorang Muslim, kita tidak punya hak untuk menghina orang lain. Bahkan jangan menjadikan itu sebagai bahan pembicaraan kita bersama orang lain. Ni kita kena jaga, apatah lagi dalam situasi pandemik sekarang. Seseorang mungkin di kejiranan kita kena, maka kita bercerita pada semua orang, dia buat begini, dia buat begini, dia buat begini. Ya, untuk kita bagi satu tahzir, ingatan, supaya berjaga-jaga ada kawasan sekeliling kita yang terkena musibah. Contohnya kena COVID lah. Kita kata sekarang ni. Untuk kita berhati-hati, betul? Tapi kita tak perlulah nak pergi cek pula dia dapat daripada mana dia ni. Kita dah tahu, ambil perhatian. Dia ni tak ni ke, dia ni tak tu ke. Kita pula bicarakan pula dengan orang lain. Sehingga sampai menyampai perkara tersebut kepada orang lain. Maka itu tidak diajarkan pada kita. Bahkan ingat, jangan kita hina. Kadang-kadang kita tengok orang yang ditimpa musibah zaman ini sampai dia dipulaukan. Ada sampai sekarang kita tengok macam kena pulau, seolah-olah dirinya itu teruk sangat dah. Tengok apa disebutkan di dalam kitab ini. Sabda Nabi SAW, man ayyara akhahu bi dhanbin lam yamut hatta ya'malahu. Barang siapa yang menghina saudaranya atas maksiat yang telah dilakukan, padahal dia telah bertaubat dari maksiat tersebut, maka dia, yakni orang yang menghina, tidak akan mati kecuali telah melakukan maksiat tersebut. Ni dari sudut kemaksiatan. Kita benci pada maksiat yang seseorang itu lakukan, tetapi kita tidaklah membenci dirinya itu sehingga kita menghukum ke semua kesalahan yang telah dilakukan. Apatah lagi kalau dia sudah bertaubat. Baik, sebahagian ulama menjelaskan, wal yahdharil muslimu minasyamatati bi ahlil bala fa innahu la ya'manu an yabtaliyahu Allahu bima btalahum fihi. Yaqulu Ibrahimun Nakha'i rahimahullah, inni la ara syai'a akrahuhu fama yamna'uni an atakallama fihi illa makhafata an ubtala bimithlihi. Ni kita kena ambil perhatian. Perkara ini sangat penting. Tengok disebutkan, dan berhati-hatilah bagi seorang Muslim dari perbuatan mencela seseorang yang tertimpa musibah. Bukannya kita kena perlekeh orang yang kena ujian, kita kena hina orang yang kena ujian, tetapi sepatutnya mendoakan mereka. Tanya keperluan ahli keluarganya cukup ke tidak, perlu bantuan ke tidak, bagi semangat. Itu yang sepatutnya kita lakukan. Tetapi kalau kita bercerita, rumah belakang tu begini, rumah belakang tu begitu, tu memang kita lah punya tabiat tu. Sebab tu kalau dalam kita bahas bab lain di Faiz, ada satu kaedah yang selalu kita pakai. Kita selalu sebut, hanya sifat mengenal sifat. Orang yang tidak punya sifat kasih sayang tak akan nampak kasih sayang orang lain. Kerana macam mana dia nak nampak kasih sayang orang lain? Dia pun tak tahu kasih sayang tu apa dia. Maka sebagai contoh, katalah seseorang kalau dia pergi mengaji, kebetulan ustaz yang mengajar tu cerita tentang sifat kedekut. Ustaz tu pun cerita sifat kedekut 1, 2, 3, 4 sifat-sifatnya kan. Bila habis pengajian, dia pun datang jumpa ustaz tu. Ustaz, Masya Allah, ustaz ceramah tadi sedap. Kalau tak cakap ustaz ceramah sedap, ustaz tu pun tak nak sembang dengan dia kan. Jadi dia kata, ustaz ceramah sedap. Dia kata, ustaz cakap tentang sifat kedekut tu ustaz. Memang betul ustaz. Jiran belakang rumah saya, kedekutnya sama macam yang ustaz cerita tadi. Tu kita mempelajari satu ilmu bukan untuk melihat kekurangan diri,
tetapi untuk lihat orang lain. Itu yang pertama. Bahkan macam mana seseorang dia tahu pula orang ni kedekut, kerana sifat itu ada pada dia. Jadi ketika mana kita melihat seseorang itu ditimpa ujian, bukan untuk dicanang, bukan untuk dikutuk, dihina, tetapi untuk kita lebih mendoakan dan sebagainya. Maka tengok disebut apa? Kerana sesungguhnya tidak ada yang dapat menjaminnya bahawa Allah akan memberi keselamatan dari musibah sebagaimana yang telah Allah timpakan kepada orang tersebut. Kita jangan rasa kita selamat sangat. Kan? Kita nak kata kat orang, jangan rasa diri kita selamat sangat. Kemudian disebutkan apa lagi? Al-Imam Ibrahim An-Nakhai, semoga Allah merahmatinya, berkata, sesungguhnya aku melihat sesuatu keburukan yang tidak aku senangi dan tidak ada yang mencegahku untuk berbicara tentang keburukan tersebut, kecuali hanya saja aku khawatir diriku akan tertimpa musibah sebagaimana keburukan yang telah aku lihat. Ini untuk ingatan kita. Jangan seronok sangat cerita pasal buruk orang, pasal keaiban orang, pasal anak orang, pasal keluarga orang. Kerana mungkin saja boleh berlaku pada diri kita, ahli keluarga kita, saudara kita. Kita mohon perlindungan daripada Allah. Tapi lihat bagaimana orang-orang soleh, mereka takut perkataan itu makan diri mereka ataupun ahli keluarga mereka. Maka mereka jaga daripada membicarakan tentang orang lain. Ini orang-orang yang punya keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam situasi sekarang pun, bila mana kita melihat ada orang yang uji, maka mendoakan mereka itu satu perkara yang penting. Sebab itu dalam keadaan ujian yang menimpa seluruh kita pada hari ini, yang banyak perlu kita lakukan adalah memohon keampunan Allah. Mungkin saja ujian-ujian ini daripada dosa-dosa yang telah kita lakukan. Maka ketika mana Allah menguji, bukan Allah uji orang-orang tertentu sahaja, tetapi semuanya akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebenarnya kita dah kena buat dah. Malaysia beristighfar ke, Malaysia bermunajat ke, supaya apa? Supaya Allah turunkan bantuannya kepada kita. Tak ada yang lain yang boleh mengangkat wabak dan ujian yang sedang melanda kita melainkan hanya Allah Subhanahu Wa Taala, tempat yang kita mengharapkan bantuan daripada. Maka kemudian disebutkan lagi dalam kitab ini, Al-Imam Ibn Sirin menyebutkan, ayyartu rajulan faqultu ya muflis fa'aflastu ba'da 40 sana. Aku pernah mencela seorang lelaki, kata Al-Imam Ibn Sirin. Ini pengalaman orang soleh sendiri cerita. Aku kata kepadanya, wahai orang yang muflis, iaitu orang yang hutangnya lebih banyak daripada hartanya. Itulah orang muflis. Maka setelah berlalu 40 tahun, jadilah aku sebagai orang yang muflis. Sebab apa? Sebab perkataan yang pernah disebutkan pada orang. Sebab itu kita kata, ustaz saya dah cakap, tapi okey je saya. Jangan fikir akan dibalas sekarang. Tapi mungkin nanti lepas 10 tahun, lepas 20 tahun, apa yang pernah kita bicarakan berlaku pada kita. Maka jaga baik-baik bila mana kita nampak seseorang itu diuji. Kemudian disebutkan seseorang berkata, ibtu syakhsan qad dhahaba ba'du asnanihi fa dhahabat asnani. Aku pernah mencela seseorang kerana sebab sebahagian giginya telah terputus. Maka setelah beberapa waktu, terputuslah semua gigiku. Maknanya dibalas baliklah apa yang kita katakan tentang orang. Itu saja. Baik, itu yang pertama. Jadi, jangan kita menganggap buruk sesiapa yang sedang diuji. Tetapi jadikan ia pengajaran. Banyakkan doa untuk dirinya dan sebagainya. Yang kedua, sujud syukur.
kerana Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkannya dari musibah yang telah dilihat. Bila kita lihat seseorang ditimpa musibah, maka kita kena sujud syukur kerana Allah selamatkan kita dari musibah tu. Kita tak kena orang lain. Tapi satu ingatan, bila kita nak ucap syukur Alhamdulillah, nak sujud syukur, janganlah sujud syukur ataupun ucap Alhamdulillah dekat orang yang di hadapan orang yang sedang diuji. Ni pun kena cerdik lah juga. Ni kita pula pergi sujud depan dia. Mau kita tengah sujud tu dia tendang kita pula kan. Jadinya kita bersyukur, jangan sampai kecilkan hati orang yang sedang diuji pula. Mungkin sebagai contoh kan, pandemik ni, mungkin kita berada di tempat yang sama dengan orang tu, tapi orang tu dia positif, tapi kita negatif. Maka kita kena syukurlah sebab Allah selamatkan kita. Cuma di tempatnya, lepas mayang ke, pergi tempat yang tak ada orang, sujud syukur pada Allah kerana Allah pelihara kita dan sebagainya. Di dalam kitab Mughnil Muhtaj, syarah kepada Minhajut Talibin Al-Imam Nawawi, maka disebutkan tusannu sajdatu asyukri li hujumi ni'matin aw indifa'i niqmah aw ru'yati mubtala aw 'asin wa yuzhiruha lil 'asi la lil mubtala. Maka disunatkan, dianjurkan untuk kita sujud syukur ni apa? Bila kita dapat nikmat. Kita dapat nikmat, sujud syukur pada Allah. Bila kita dijauhkan daripada niqmah ni ujian, musibah, ataupun kalau kita diselamatkan dari musibah, maka kita kena sujud syukur. Ataupun kita melihat orang yang diuji, maka kita sujud syukur. Sedemikian. Ataupun kita melihat orang terjerumus ke lembah maksiat, maka kita sujud syukur. Kenapa? Bukan sujud syukur tengok maksiat tu, tapi bersujud syukur Allah pelihara kita dari melakukan maksiat. Itu maksudnya. Baik. Jadi bila kita berada dalam taat, kita kena syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu saya ingat lagi kata guru kami Syekh Rahimuddin hafizahullahu taala wa mata'ahu bisihatin wa afiyah. Maka beliau sebutkan bila kita tengok seseorang tu dalam maksiat, contoh ada orang dia mungkin tak pakai tudung, contoh orang perempuan lah kan, dia terbuka aurat, maka pertama kita kena syukur pada Allah. Allah letakkan kita dalam taat, tidak Allah letakkan kita dalam maksiat. Jadi kena syukur. Cuba kalau kita yang buka aurat, takkah kita dalam musibah? Maka musibah yang lebih besar dalam kehidupan bukan musibah dunia, tetapi musibah akhirat. Bila kita tidak menepati apa yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya, itu musibah yang besar. Maka kalaulah kita diperlihatkan dengan maksiat, pertama sekali kena syukur sebab apa? Sebab Allah letakkan kita dalam taat. Maka bila kita fahami konteks kehidupan macam ni, barulah dakwah itu datang dengan kasih sayang. Kalau tidak, kita akan pening lah. Macam dunia ni kita punya Syekh kata, ya Allah, kenapa semua orang tak taat ni, ya Allah, kan? Kita pening. Tapi Syekh kata, kalaulah kita fikir, pertama Allah letak kita dalam taat, maka satu perkara dah. Yang kedua, ya Allah, ini pelajaran untuk kita, ini taat, ini maksiat. Maka kita dapat faham lagi. Yang ketiga, kita, ya Allah, depan mata kita je Allah buka ruang dakwah dan ibadah. Kita pun pergi pada orang tersebut dakwah dia. Dia tolak kita, kita rasa seronok. Bukan seronok sebab apa? Seronok boleh dakwah lagi, dapat pahala lagi. Maka takkan pernah kita berhenti ajak dia buat kebaikan. Tak payah susah-susah pun. Pergi cari merata seluruh dunia, tak payah. Depan kita je hari-hari kita dapat pahala. Ajak orang buat baik. Jadi kalau orang berfikir sedemikian, dakwah itu akan datang dengan kasih sayang. InsyaAllah. Kemudian sebelum kita berehat, mungkin yang kita boleh sentuh satu lagi. Yang ketiga, mendoakannya agar Allah memberi keringanan dalam musibah tersebut. Jadi kalau kita tahu ada seseorang ditimpa musibah, maka doakan dia, bagi kata-kata semangat pada dia, supaya dia masih lagi ada pengharapan untuk hidup dan pengharapan kepada Allah. Ini penting. Tapi kalau kita hina, kita kata dia yang tak baik, apa akan jadi? Sesuatu yang lebih buruk akan berlaku.
Baik, insya-Allah selepas ini kita akan sambung sedikit lagi dan kita akan sambung juga dengan bacaan doa yang telah disebutkan oleh DJ Faiz tadi, insya-Allah. InsyaAllah kembali selepas ini anda terus menonton di Facebook dan juga YouTube serta dengarkan di Radio IKIM Inspirasi Inforia Islami. Dalam Al-Quran dan juga Al-Hadis, semuanya dalam bentuk baik dan buruk. Yang buruk itu sudah pasti dalam Al-Quran dan Hadis itu dilarang kita melakukannya dan ditegah dalam bentuk akhlaknya buruk lah. Bukan kita kata, suka hati aku lah baik dan buruk kan, aku ada otak, aku boleh fikir sendiri. Betul, akal kita ni pun punya peranan. Kita boleh memikirkan sesuatu itu baik dan buruk, khususnya dalam bentuk kegunaan amali dia. Contoh, mikrofon. Bila dah setiap hari dia menolong dan membantu DJ bercakap, kalau tidak DJ cakap dengan batu dan kayu dan besi, tak ke mana-mana, tetapi besi canggih betul sehingga kita bercakap satu dunia boleh dengar. Itu menunjukkan ini satu benda yang baik, lebih dari segi dia punya utility dia. Ada benda yang buruk yang berkait dengan akhlak, macam kita mengumpat, buruk dari segi kerohanian, buruk dari segi kemanusiaan. Kalau orang melakukan tu, kemanusiaan akan runtuh. Bayangkan kalau orang semua mengumpat, menipu, memfitnah misalnya, habis rosak satu masyarakat. Bukanlah rosak maknanya tiba-tiba muka jadi kedut, muka dia jadi tiba-tiba jadi buruk. Dia kan masih handsome lagi, tapi buruk dari segi kerohaniannya buruk, akhlaknya buruk. Nata'awan fima ittafaqna. Mari kita bekerjasama, tolong-menolong dalam perkara-perkara yang kita sepakati. Wa nata'adzar fima ikhtalafna. Mari kita berlapang dada menerima perbezaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila bersyariah hidup lebih indah, dengarkan syariah dan perundangan setiap Selasa jam 10 pagi hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Daripada saya, Ustaz Abdul Somad. Terima kasih anda yang terus setia bersama di IKIM Inspirasi Inforia Islami untuk kita dengarkan bicara adab kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Ahmad Salahuddin Harun. Kita nak sambung lagi ketika kita melihat orang ditimpa musibah. Kita dengarkan mungkin adab-adab yang perlu kita jaga. Silakan Ustaz untuk sambungannya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada DJ Faiz, hafizahullah ta'ala wa mata'ahu bisihatin wa afiyah. Seterusnya disebutkan di dalam kitab ini perkara yang keempat yang perlu kita lakukan ketika melihat seseorang ditimpa ujian dan musibah. Tidak berprasangka buruk terhadap orang yang tertimpa musibah. Jadi jangan sangka buruk dia ditimpa ujian sebab dia itu ahli maksiat. Dia ditimpa buruk ataupun ujian kerana dianya orangnya begini, keturunannya begini. Jangan bersangka buruk dengan sesiapa, iaitu dengan mengira bahawa datangnya musibah tersebut disebabkan kerana amalan buruknya atau kerana hal-hal lain. Tetapi serahkan semua itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita melihat satu maksiat, maka itu pelajaran untuk kita jangan dekati maksiat. Adapun wahisabuhum, bagaimana keadaan mereka, ala Allah, serahkan pada Allah Ta'ala. Bukan kita disuruh untuk menghukum, oh dia ni neraka, oh dia ni neraka, oh senangnya kita menerakakan orang. Ini perkara-perkara yang kita kena jaga baik-baik. Kita bukan hidup untuk menyatakan orang ni syurga, orang ni neraka, tidak. Tetapi kita disuruh untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mencari jalan untuk membawa seluruh umat baginda Nabi ke syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kerja kita nak menerakakan orang je. Syekh Mutawalli Sya'rawi sebutkan, kalau kita ada baca, disebutkan dalam tulisan-tulisan macam mana Syekh Mutawalli Sya'rawi kata, kalaulah kita ni kerja menerakakan orang je, neraka-neraka ni, apa beza kita dengan syaitan? Kan syaitan ni memang nak bawa orang masuk neraka, kita pun bawa orang masuk neraka juga. Sedangkan Nabi SAW nak bawa seluruh umat Nabi masuk syurga. Jadi kena kita jangan bersangka buruk dengan sesiapa, kerana mungkin sangkaan buruk kita salah. Apa yang akan berlaku kalau sangkaan buruk kita itu salah? Maka perlu kita mohon maaf, nak kena cari pula, bukan senang. Baik. Kemudian
Yang kelima, tidak merasa lebih mulia dari orang yang tertimpa musibah. Ini benda-benda yang kita kena jaga. Jangan merasa diri kita lebih baik pula daripada orang yang ditimpa musibah. Saya teringat satu perkara yang disebutkan dalam pengajian bersama dengan Syekh Yusuf Hafizahullah Ta'ala wa mata'ahu bisihatin wa afiyah. Beliau sebutkan apa? Ketika mana syaitan Allah keluarkan daripada syurga kerana dirinya merasa lebih baik daripada Adam. Merasa diri lebih baik daripada Adam, Allah keluarkan daripada syurga. Maka Syekh sebut apa dalam kelas? Kamu tanya diri kamu, berapa kali kamu rasa lebih baik daripada orang? Kita cuba tanya diri kita. Kita merasa lebih baik daripada orang lain. Tidakkah sama sifat itu? Merasa diri lebih baik daripada orang lain ataupun sesuatu yang lain. Sebab itu ada satu kaedah disebutkan apa? Merasa baik itu buruk yang sukar dibuang. Merasa baik itu buruk yang sukar dibuang. Tetapi merasa buruk itu baik. Maksudnya merasa diri kurang, rasa diri hina, rasa diri serba kekurangan. Itu satu benda yang baik. Tapi kalau kita rasa kitalah yang paling hebat, kitalah yang paling semua kita, itu buruk yang sukar dibuang. Jadi ketika melihat seseorang ditimpa musibah dan kita berada di dalam nikmat, bukan menyatakan kita lebih baik daripada orang. Tetapi itu bahagian daripada ujian yang Allah beri pada dia. Dan kita sendiri dalam ujian nikmat. Kalau ada dapat nikmat, lupa pada Allah, maka itu musibah. Jadi perkara tersebut kena kita ambil perhatian. Yang keenam, memberi bantuan seukuran kemampuan. Bila kita melihat seseorang ditimpa musibah, maka bantu semampunya. Sebagai contoh, berlaku peristiwa ataupun serangan kepada saudara-saudara kita di bumi Palestin. Kita tak mampu nak pergi Palestin. Kita nak rentas daerah negeri pun tak boleh. Nak pergi Palestin lagi dah susah. Kan? Jadi adakah tak apalah, nak pergi Palestin tak boleh, nak buat macam mana Ustaz? Tengok saja. Tak. Apa kita punya bantuan yang paling besar? Doa. Doa kita. Selain bantuan-bantuan lain banyak. Kita tengok pelbagai pihak cuba menghulurkan bantuan. Tanda ada rasa keimanan dalam masyarakat kita. Bila mana saudara kita disakiti, kita pun rasa sakitnya dan kita cuba bantu. Itu satu benda yang baik. Satu perkara yang sangat baik. Jadi apa yang kita mampu? Kalau mampu doa. Kalau mampu untuk bagi kesedaran pada orang, bagi kesedaran. Kalau mampu kewangan, ya kewangan. Apa yang kita mampu, kita bantu. Kemudian yang ketujuh, membaca doa di bawah ni. Maksudnya di halaman sebelah. Agar dirinya terselamat dari musibah. Yang dilihat. Jadi sebelum ni, kita baca doa supaya tak tertimpa musibah. Yang ni kita tengok ada musibah, kita doa pula kepada Allah, ya Allah janganlah musibah tu jadi pula pada kita. Maka doanya apa? Alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Kita bersyukur kepada Allah yang memberi keafiatan kepada kita, kebaikan kepada kita daripada apa yang Allah uji pada orang lain. Jadi kita harap agar Allah pelihara kita baca doa. Maka para ulama sebut apa? Barang siapa yang membaca doa di atas ini, ketika dia lihat orang ditimpa musibah, maka apa dia? Dia tidak akan tertimpa musibah tersebut. Ini mujarabat lah. Mujarabat maknanya para ulama sebut perkara ini dicuba dan ianya mujarab. Jadi kita kalau nak ternampak satu musibah, maka baca doa ni, insya-Allah Allah pelihara daripada berlaku musibah itu kepada diri kita.
Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Seterusnya disebutkan di bawah tu ada tata cara berdoa. Macam mana cara berdoa tu? Kalau kita melihat seseorang yang ditimpa musibah tersebut, kita boleh tengok di dalam kitab tersebut ada dijelaskan. Dan terakhir kita lihat dalam kitab ini disebutkan, jika seseorang sedang melihat orang yang zalim atau fasik, atau seorang yang pola pemikirannya hanya tertuju pada dunia, maka dianjurkan baginya untuk sujud syukur kepada Allah kerana Allah menyelamatkannya dari musibah tersebut. Ketika kita tengok ada orang yang tak baik pun, kita kena syukur sebab Allah tak jadikan kita macam tu. Kenapa? Cinta dunia, zalim, fasik, ni semua sifat-sifat tak baik. Maka disebutkan apa? Kenapa kena sujud syukur? Kerana Allah telah menyelamatkannya dari musibah tersebut. Allah selamatkan kita daripada musibah tersebut. Dan selalu memohon kepada Allah supaya dirinya diselamatkan dari musibah tersebut. Maka apa antara doa yang dianjurkan? Supaya kita tidak terkena ujian macam tu. Ujian jadi zalim, ujian jadi orang yang fasik, orang yang cinta dunia. Maka bacalah doa yang disebutkan oleh Al-Imam Shibli. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Ya Allah, aku memohon kepadamu keafiatan. Dan memohon keampunanmu dan keafiatan. Alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bihi. Ya Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memberi keafiatan kepadaku daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala uji. Maka mari sama-sama kita amalkan apa yang telah kita pelajari pada hari ini, supaya Allah pelihara diri kita daripada tertimpa musibah yang kita lihat. Itu yang utamanya. Takut-takut sebab kita tak jaga, kita pula diuji. Maka ketika itu kitalah pula kena bersabar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Seterusnya sebagaimana yang telah DJ Faiz sebutkan, insya-Allah pada malam ini mari kita sama-sama membaca doa yang disebutkan doa lidaf'il bala wal waba. Doa Al-Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullahu taala untuk memelihara diri daripada wabak dan ujian. Jadi saya dapat doa ni dulu daripada penulis kita adab juga. Pada awal-awal pandemik tu, pada tahun lalu lah, pada tahun lalu bulan 3, mungkin ada dari kalangan sidang pendengar yang mungkin ada dapat video dulu saya pernah sebarkan, dan mungkin dia tersebar banyaklah juga pembacaan doa ini juga bersama teksnya. Juga saya rasa di ruangan komen dah di-share kan untuk kita download doa tersebut. Jadi sebaiknya kalau boleh kita amalkan bersama ahli keluarga, juga sahabat handai, dibacakan. Sebaiknya kalau ada masa baca setiap kali lepas sembahyang. Ataupun setiap masa ada kelapangan baca. Kerana waktu ini waktu kita tidak mengharap kepada yang lain, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang mampu untuk menjaga kita. Kita tak nampak bukan vaksin, apa nama? Penyakit ni, COVID saya. Kita tak nampak COVID ni, virus ni kita tak nampak. Jadi siapa yang boleh memelihara kita? Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah para ulama menyebutkan antara perkara yang mujarrab pada bila orang membaca doa ini, insya-Allah dirinya akan Allah pelihara. Dan kalau dia dah ditimpa ujian, maka akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang hanya dapat menyembuhkan, memberi kebaikan dan mudarat hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bahagian daripada ikhtiar yang kita lakukan. Dan kita lakukan ikhtiar sebab apa? Sebab ikhtiar pun dapat pahala. Kalau kita berusaha berdoa, itu bahagian daripada tanda kita berharap dan juga berhajat kepada Allah Ta'ala. Itulah tanda fakir kita, lemahnya kita bila kita berdoa. Jadi jangan rasa lelah untuk berdoa. Jangan rasa Allah tak dengar doa kita. Tidak. Sebagaimana kita dah bahas dulu dalam adab berdoa. Datang kepada Allah dalam keadaan penuh mengharap kepada
Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah sama-sama kita baca. Kalau mungkin yang mendengarkan tak sempat nak buka dan sebagainya, kita boleh aminkan sama-sama, mudah-mudahan kalau mendengar ni satu Malaysia ataupun dengar daripada luar negara, kita aminkan, mudah-mudahan Allah selamatkan kita dan seluruhnya, insya-Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bismika ya mu'min, ya muhaimin, ya qarib, ya aziz, khallisna minal waba. Ya Allahul aman, al-aman, al-aman. Ya Jabbar, ya Ghaffar, ya Sattar, khallisna minal waba. Ya Allahul aman, al-aman, al-aman. Ya Aziz la yudam, ya Qayyum la yanam, khallisna minal waba. Ya Allahul aman, al-aman, al-aman. Ya dha an-ni'mati as-sabighah wa ya dha al-karamati az-zahirah ويا ذا الحجة البالغة خلصنا من الوباء. يا الله الأمان، الأمان، الأمان. يا قائم لا يزول ويا عالم لا ينسى، يا باقي لا يفنى، خلصنا من الوباء. يا الله الأمان، الأمان، الأمان. يا حي لا يموت، يا صمد لا يطعم، يا غني لا يفتقر، خلصنا من الوباء. يا الله الأمان، الأمان، الأمان. يا أرحم من كل رحيم، يا أعلم من كل عليم، يا أحكم من كل حكيم، يا أكرم من كل كريم، يا أعظم من كل عظيم، يا أقدم من كل قديم، خلصنا من الوباء. يا الله الأمان، الأمان، الأمان. يا من هو في سلطانه قوي، يا من هو في ذاته قوي، يا من هو في عزه لطيف، يا من هو في لطفه شريف، يا من هو في ملكه غني، خلصنا من الوباء. يا الله الأمان، الأمان، الأمان. يا من إليه يهرب العاصون، يا من عليه يتوكل المتوكلون، يا من إليه يلجأ اللاجئون، يا من إليه يفزع المذنبون، خلصنا من الوباء. يا الله الأمان، الأمان، الأمان. يا الله أسألك بأسمائك، يا عالم، يا دائم، يا حاكم، يا صبور، يا ودود، يا عفو، يا غفور، يا شكور، يا قدوس، يا غيور، يا قيوم، خلصنا من الوباء. يا الله الأمان، الأمان، الأمان. يا سميع، يا بديع، يا رفيع، يا واسع، يا حافظ، يا مقيت، يا مجيب، خلصنا من الوباء. يا الله الأمان، الأمان، الأمان. يا خالق النور، يا نور النور قبل كل نور، يا نور بعد كل نور، يا نور فوق كل نور، يا نور كل نور، خلصنا من الوباء. يا الله الأمان، الأمان، الأمان. برحمتك يا أرحم الراحمين خلصنا من الوباء. يا الله الأمان، الأمان، الأمان. برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Itu dia mengakhiri pertemuan untuk bicara adab kita pada minggu ini. Kita doa munajat sungguh-sungguh semoga Allah Subhanahu Wa Taala angkat ujian ini dalam kehidupan kita. Semoga yang diuji diberikan kesembuhan dan dijauhkan kita daripada pandemik ini, insya-Allah. Ustaz, terima kasih banyak Ustaz untuk perkongsian bicara kita minggu ini, untuk bicara tentang adab ketika melihat orang ditimpa musibah. Insya-Allah ada kesempatan kita jumpa lagi minggu hadapan, hari dan waktu yang sama, Selasa 9 malam untuk adab selanjutnya, insya-Allah. Anda yang lain boleh sama-sama kongsikan, tularkan video ini, semoga ramai beroleh manfaat perkongsian kita di Facebook, share di YouTube pun boleh share, silakan. Dan juga anda boleh ikuti siaran ini ulangannya hari Sabtu jam 10 malam di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Jumpa lagi Ustaz, insya-Allah. Assalamualaikum. InsyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Buat anda teruskan setia bersama IKIM Inspirasi Inforia Islami. Bang, ni campur ni satu lagi berapa bang? Okey, kejap. Ni harga dia.
Murahnya bang. Ha, package combo